Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini dapat lagi kita menyambungkan muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid bagi surau Haji Ismail Puncak Alam, di mana pada pertemuan kita yang lalu kita membicarakan berkaitan dengan huraian kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana huraian berkaitan dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iaitulah terkandung di dalamnya segala akidah-akidah yang bersangkut paut dengan ketuhanan, dengan kenabian. Begitu jugalah bersangkut paut dengan segala rukun-rukun iman, terkandung kesemua sekali di dalam makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khasnya bagi surau Haji Ismail Puncak Alam, pada malam ini kita akan sambung lagi pada muka halaman 15. Pada muka halaman 15. Pada muka halaman 15. Sekejap ya tuan-tuan. Baik, pada muka halaman 15. Boleh dengar ke ni ya? Ada yang boleh komen ke? Boleh dengar ke ni? Boleh dengar deh. Boleh dengar ke tu?
Abaki ada tu. Kita duk cari Abaki tadi ni. Baik. Baik. Muslimin muslimat, sidang jamaah surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Faridatul Faraid. Tuan-tuan ataupun sidang jamaah bolehlah mendownload PDF kitab kita ni pada link yang telah saya berikan. Jadi pada muka halaman 15 pada baris yang ke-5, baris yang ke-6 dibilangkan daripada bawah. Muka surat 15 baris yang ke-6 dibilangkan daripada bawah. Terima kasih. Ya, boleh dengar. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang, dan ketahui olehmu bahawa terjemah la ilaha illallah. Terjemah la ilaha illallah, terjemah tu pada bahasa Melayu itu ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya, arti tiada Tuhan melainkan Allah ni, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada melainkan Allah. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan pada malam ini berkaitan dengan makna bagi la ilaha illallah. Di mana pada pertemuan kita yang lalu, kita membicarakan berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana ianya merupakan dua kalimah yang sangat besar. Yang terkandung di dalam dua kalimah ini segala akidah-akidah. Segala akidah-akidah yang bergantung, yang bersangkut paut dengan ketuhanan, dengan kenabian. Begitulah daripada segala perkara-perkara sam'iyah. Walhasilnya, semuanya, segala akidah-akidah terkandung di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Maka pada malam ini pengarang kita Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala nak menghuraikan lagi berkaitan dengan kalimah tauhid. Berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Berkaitan dengan la ilaha illallah. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu akan bahawa seterjemah, yakni balik bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayunya, terjemah la ilaha illallah ni, bila kita terjemah pada bahasa Melayu itu, ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemah. Terjemah daripada bahasa Arab, alih bahasa, balik bahasa kepada bahasa Melayu kita ni, bahasa Malaysia kita ni, la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. 4 perkataan, 4 kalimah. Maka bila terjemah di dalam bahasa Melayu, bila dibalikkan bahasa Melayu kita dalam bahasa Malaysia kita, iaitulah tiada Tuhan melainkan Allah. Sama. Sama-sama 4 kalimah. La ilaha illallah,
tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemah. Terjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, la ilaha illallah, iaitulah tiada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud tiada Tuhan melainkan Allah? Yang kita terjemah kepada bahasa Melayu tadi daripada Arabnya la ilaha illallah, Melayu kitanya tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Apa maksud? Apa pengertian? Arti tiada Tuhan melainkan Allah. Hak kita terjemah daripada bahasa Melayunya la ilaha illallah, maksud dianya ialah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu hak ada. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar hak ada tu, melainkan Allah. Itu makna daripada terjemah hak kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud? Iaitulah tiada Tuhan hak disembah dengan sebenar. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar hak ada ni, melainkan Allah. Melainkan Allah. Jadi, di dalam bahasa Arabnya, tiada la ilaha illallah. Terjemahnya, tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Iaitulah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar hak ada, tiada. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana apa tu? Makna tiada Tuhan melainkan Allah, ataupun bahasa Arabnya la ilaha illallah, lalu tu maknanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu hak ada, melainkan Allah. Ini kerana bila kita tilik di dalam bahasa Arab, la ilaha illallah, la tu dia panggil harah nafi. Dia panggil harah nafi. Bila harah nafi jenis dia panggil, maka ilaha itu dia panggil isim bagi nafi tadi. Isim bagi la tu, la ilaha, la harah nafi. Ilaha dia panggil isim bagi la tersebut. Maka bila isim bagi la tu ialah harah nafi, ilaha ialah isim nafi ataupun isim bagi la, dia kena ada khabar. Khabar lah. Maka khabar ni lah kita kena takdirkan. Takdir macam mana? Ai maujudun. La ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan. Tiada Tuhan apa? Tiada Tuhan hak ada tu. Tidak ada Tuhan yang sebenar hak ada. Di situlah keluarnya ada di dalam kitab kita ni. Hak dalam bahasa Arabnya la ma'budun bihaqqin maujudun illallah. Kita kena takdirkan maujud tersebut sebagai pelengkap dia. Yang kena ada khabar bagi la tersebut. Ini di dalam lugah bahasa Arab. Bila kita mengaji nahu, dia akan keluarlah begitu. Dia panggil la tu harah nafi jenis, ilaha ialah isim bagi la. Kemudian dia kena ada khabar. Khabar ni lah ditakdirkan. Tak ada tu. Kita terjemah ada tu. Ataupun maujudun. Tak ada dalam tulisannya. Tapi kena takdir. Kena mendatangkan perkara tersebut. Perkara maujudun tu didatangkan oleh para ulama. Contoh yang lain dalam mentakdirkan tersebut, nak buat misal saja. Contohnya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la salata li jaril masjid illa fil masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sembahyang. Tidak ada sembahyang bagi orang yang berdekatan dengan masjid. Tidak ada sembahyang baginya melainkan di masjid.
Lalu tu, ulama mentakdirkan. Ulama mentakdirkan kerana la solata. Solata tu dia panggil isim bagi la. Kemudian kena ada khabar dia. Jadi ulama mentakdirkan la solata ay kamilatun. Tidak ada sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang yang sempurna. Tidak adalah sembahyang yang sempurna bagi seseorang hak dekat dengan masjid, melainkan di masjid. Bermakna, nak sembahyang yang sempurna bagi orang yang berhampiran dengan masjid, kena sembahyang di masjid. Jadi, hak sempurna ni ditakdirkan oleh para ulama. Ditakdirkan oleh para ulama. Ditakdirkan oleh para ulama. Dalam hadis yang lain lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa liwaliyin wa syahidaini adlin. Tidak ada nikah melainkan tidak adalah nikah melainkan dengan wali dan juga dua saksi yang adil. Tidak ada nikah. Maka ulama mentakdirkan tidak ada nikah ni ai sahihatun. Tidak ada nikah yang sah. Melainkan kena sahnya iaitulah kena ada wali, kena ada dua orang saksi. Maka sahihatun, sah tadi ni dalam hadis tersebut tidak ada nikah ni, ini ditakdirkan oleh para ulama. Sama juga la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yakni tidak ada Tuhan yang disembah yang ada. Yang ada ni maujudun. Ditakdirkan oleh para ulama kita. Ditakdirkan oleh ulama kita yang mana hasil daripada ilmu nahwu tadilah. Yang hasil daripada ilmu nahwu tadi. Sama juga tadi la salata, tidak ada sembahyang, yakni tidak ada sembahyang yang sempurna. Yang sempurna tu tidak ada dalam hadis tu. La salata, hak Nabi sebutnya. Tidak ada sembahyang, yakni tidak ada sembahyang yang sempurna. La salata ay kamilatun, tidak ada sembahyang yang sempurna bagi maknanya tidak ada sembahyang yang sempurna bagi mereka yang berhampiran dengan masjid. Yang mana kita maklum di dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terdapat dua pandangan di kalangan ulama berkaitan dengan hukum sembahyang jamaah ni. Hukum sembahyang secara berjamaah di masjid ni. Ataupun di mana-mana tempat lah yang asalkan orang tahu di sana tu ada masjid, ada jemaah. Yang mana yang pertamanya hukum sembahyang berjamaah ini mengikut Imam Rafi'i sunat muakkadah. Adapun mengikut Imam Nawawi katanya fardu kifayah. Di sini maknanya khilaf di kalangan ulama di dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Walhasilnya sungguh pun begitu dalam kita mengetahui hukum sembahyang berjemaah itu sama ada sunat muakkad ataupun fardu kifayah, yang mana terkadang seseorang itu dia tertipu di dalam melakukan amal ibadat. Dia datang ke masjid ataupun ke surau misalnya, sebelum PKP lah, datang ke masjid, ke surau, yang mana dia hanya talak di hati dia, yang mana dia turun daripada rumah dia ni hanya untuk berjemaah, hanya untuk sembahyang berjemaah. Kemudian dia meninggalkan majlis ilmu. Maka pada ketika ini orang tersebut sebenarnya telah tertipu dengan tipu daya syaitan. Syaitan terkadang dia menipu kita untuk kita tu tidak melakukan amal ibadat. Satu. Syaitan juga dia menipu kita dalam keadaan kita orang yang menunaikan ibadat. Tetapi dia tipu lagi kita dalam yang mana hak afdal. Dia tipu juga. Maka di antara orang yang tertipu, ramai yang tertipu, hanya menumpukan kepada sembahyang jemaah. Datang ke masjid, nak sembahyang jemaah. Ya, itu ibadat. Akan tetapi,
meninggalkan fardu ain, ilmu fardu ain, meninggalkan majlis ilmu, yang mana majlis ilmu tersebut pula guru yang mengajarnya ilmu fardu ain, dia biarkan dia pergi daripada masjid tersebut, keluar daripada masjid tersebut setelah daripada dia menunaikan sembahyang yang dia berjemaah tadi, tanpa berada di dalam majlis ilmu, ilmu fardu ain, orang ini telah tertipu di dalam melakukan amal ibadat. Orang ini telah tertipu. Dia tertipu dengan tipu daya syaitan. Dia merasakan aku ni, ya betul dah. Aku ni baik dah. Aku ni menjalankan tugas dah. Aku ni maknanya orang yang baik, yang pergi ke masjid misalnya, pergi menunaikan solat secara berjamaah. Akan tetapi dia meninggalkan majlis ilmu, yang mana majlis ilmu itu sedang mengajar ataupun sedang gurunya mengajar ilmu yang fardu ain. Maka orang ini tertipu. Orang ini telah tertipu dengan tipu daya syaitan. Yang mana ilmu fardu ain itu ialah ilmu yang wajib. Meninggalkan mempelajari ilmu fardu ain ialah dosa besar. Adapun sembahyang berjamaah itu bukan fardu ain. Dalam mazhab kita itu sendiri pun khilaf. Sunat muakkadah. Kata Imam Nawawi, fardu kifayah, bukan fardu ain. Akan tetapi ilmu akidah, ilmu sifat 20, ilmu tauhid, belajar bab solat, belajar hukum hakam hak seharian kita, belajar ilmu tasawuf, ini ilmu fardu ain. Kita jahil dalam ilmu fardu ain ni setengah daripada dosa besar. Setengah daripada dosa besar. Maka orang yang hanya tumpu pada sembahyang jemaah tadi tertipu dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fardu ain, belajar ilmu ni besar. Tidak adalah ibadat yang besar melainkan mempelajari ataupun mendalami ilmu. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisaini fi masjidihi. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari itu Nabi lalu dekat dengan dua majlis di dalam masjid Nabi. Kemudian faqala kilahuma alal khair. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala Nabi lalu ada dua majlis dalam masjid tersebut. Lalu tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kilahuma ala khair. Dua-dua majlis ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, molek kedua-dua, elok kedua-dua, baik kedua-dua, comel kedua-dua. Lalu tu kata Rasulullah, wa ahaduhuma afdalu min sahibih. Akan tetapi kata Rasulullah, sungguh pun dua-dua ni ialah hak malak, majlis yang baik kata Rasulullah, tapi salah satu daripadanya ada yang berlebih kurang. Ada yang afdal lain lebih daripada yang satu lagi kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, amma haula'i, adapun mereka majlis yang pertama ni, hak Nabi lalu, hak Nabi duk tengok ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayad'una Allah wa yarghabuna ilaihi. Majlis yang pertama ni mereka itu duk berdoa kepada Allah. Mereka itu berdoa kepada Allah. Mereka itu bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Kalau kita kata kat majlis zikir lah, duk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa insya'a a'tahum. Kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala akan tunaikan hajat permintaan dia, hak dia berdoa tadi. Wa insya'a mana'ahum. Kalau Allah Ta'ala itu kehendaki, Allah Ta'ala tak akan terima. Allah boleh jadi Allah terima. Kalau Allah Ta'ala kehendak. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak terima, tak terimalah. Tapi majlis ni, majlis yang baik. Duk berdoa kepada Allah. Duk merayuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu majlis lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma haula'i fayata'allamuna al-fiqhi wal ilma wa yu'allimuna al-jahil.
Satu majlis lagi kata Nabi SAW, mereka itu duk berkumpul, duk mendalami ilmu. Dan mereka itu manakala dapat ilmu, mereka mengajar mereka hak tak tahu. Maka kata Nabi SAW, fahum afdalu. Mereka ni lah hak berada dalam majlis ilmu ni, hak duduk dalam majlis ilmu ni, hak duk mengajar orang hak tak tahu ni. Inilah hak afdal kata Nabi SAW, dibandingkan dengan majlis hak lain hak Nabi saksikan tadi. Dibandingkan dengan majlis satu lagi tu, majlis zikir kalau kita kata, majlis duk berdoa kepada Allah, baca Quran ke misalnya, tu ibadah. Dua-duanya baik kata Nabi SAW. Tapi majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, kita mendalami ilmu, ini ialah afdal kata Nabi SAW. Kerana apa? Wa innama bu'istu mu'alliman. Kerana sesungguhnya aku ni kata Nabi SAW diutuskan untuk inilah. Untuk ilmu ni aku diutuskan. Untuk mengajar ni aku diutuskan. Lalu tu jalasa fihim. Lalu tu Nabi SAW duduk pada majlis tersebut. Nabi tinggal majlis satu lagi. Nabi tinggal majlis duk berdoa kepada Allah, duk berzikir katakan. Nabi tinggal majlis tu. Nabi tak duduk dengan majlis tu. Tapi itu majlis yang baik. Nabi duduknya di majlis ilmu. Kerana hak inilah aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad manallahu 'alal mu'minin iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu. Inilah kerja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka berada dalam majlis ilmu satu perkara yang sangat-sangat besar. Di samping maknanya malaikat duk istighfar, segala makhluk-makhluk ni hak ada di dekat dengan kita, semuanya beristighfar kepada mereka-mereka yang berada di dalam majlis ilmu. Yang mana majlis ilmu, apatah lagi kalau ilmu tu ilmu fardu ain, maka menjadi satu kewajipan kepada kita. Ini sebagai satu nasihat kepada kita, yang mana janganlah maknanya kita tertipu dalam melakukan amal ibadat tersebut. Yang mana syaitan ini bukan sahaja menipu daya kita dalam melakukan ibadat itu dengan kata jangan buat dak, tapi dia tipu lagi bagi orang yang melakukan amal ibadat tu, gi pilih hak silap, gi pilih hak tak berapa utama, meninggalkan yang utama. Ini setengah daripada tipu daya syaitan. Dia tak rehat. Syaitan dia tak rehat. Dia tak ada rehat. Tak ada kata nak isap-isap rokok dulu, berhenti RNA dulu, tak check up. Tak ada. Kerja dia menyesatkan, menipu daya maknanya anak Adam ni. Itu ialah syaitan. Itu tipu daya dia. Itulah maknanya yang kita kata tadi. Baik. Dan ketahui olehmu bahawa seterjemah la ilaha illallah ni, dalam bahasa Melayunya, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemah dalam bahasa Melayu. Artinya, arti tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah tu, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu hak ada. La ilaha mawjudun, la ma'budun bihaqqin mawjudun illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar tu hak adanya, melainkan Allah. Apa makna tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu hak ada melainkan Allah ni? Artinya, tafsir lagi, memaknakan lagi, makna bagi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu hak ada melainkan Allah ni, artinya bahawa Tuhan yang sebenar itu, Tuhan yang sebenar itu satu jua. Tuhan yang sebenar ni hanya satu je. Iaitulah hak Tuhan, hak sebenar ni, hak satu ni, iaitulah yang bernama dengan Allah. Tuhan hak sebenar, hak satu ni, iaitulah yang bernama dengan Allah.
tiada lainnya lain daripada Allah sekali-kali. Tu berapa kali tafsir tu. Berapa kali dia memaknakan tiada Tuhan melainkan Allah. Makna apa tiada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah ni iaitulah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar hak ada melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar hak ada melainkan Allah. Maksud dia apa? Maksudnya Allah je Tuhan. Tu maksud dia. Maksud dia ialah Tuhan yang sebenar tu Allah saja. Tuhan yang sebenar tu satu jua, iaitulah Allah. Yakni Allah sahaja Tuhan. Inilah makna bagi la ilaha illallah. La ilaha illallah makna dia hanya Allah sahaja Tuhan. Misal umpama kita kata tidak datang ke masjid semua orang. Dia musim PKP ni. Tidak ada datang ke masjid semua orang melainkan tuan imam. Tidak ada seorang pun yang datang ke masjid, tidak ada melainkan imam. Apa makna? Imam sahaja hak mari. Hak datang masjidnya imam. Yakni imam sahaja yang datang. Imam jah hak mari. Ni hak kita nak bubuh jah sahaja dalam bahasa Melayu ni. Dia panggil nafi isbat. Nafi mana? Tidak. Tidak ada seorang pun. Itu nafi. Tidak. Isbat melainkan imam. Makna kita boleh letakkan dengan sahaja. Yakni imam sahaja yang mari. Ini pun sama. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nafi dulu. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yakni Allah je Tuhan. Allah je Tuhan. Dia panggil yufidul hasar. Dia panggil memberi faedah hasar. Nak menyimpankan. Maknanya hanya satu saja. Siapa? Allah sahaja Tuhan. Ini dari sudut kaedah bila ada nafi dan isbat, maka makna dia kita boleh meletakkan sahaja. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yakni Allah sahaja Tuhan. Kerana apa letak sahaja? Kerana ada nafi dan isbat. Tu kaedah belakang tu. Tu semua ialah kaedah. Dia panggil faedah bagi nafi isbat ni ialah hasar. Contoh lain lagi faedah hasar ni, contohnya dalam Fatihah kita baca iyyaka na'budu. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Apa maksud iyyaka na'budu kalau kita terjemah? Akan dikau. Iyyaka. Akan dikau na'budu kami sembah. Kalau dalam bahasa Melayu, kita tak bercakap gitu. Ini percakapan terbalik dia panggil. Percakapan terbalik begitu tu. Iyyaka na'budu. Akan dikau kami sembah. Melayu kita, kami sembah akan dikau. Gitu. Dia terbalik. Ini dia panggil apa ni? Taqdimu mahaqqihi ta'khir. Dia panggil. Wa alaihi tawakkaltu. Kepada Allah, atas Allah, aku bertawakal. Melayu kitanya, aku bertawakal kepada Allah. Ini terbalik. Hak sepatut di depan, duduk belakang. Hak belakang tu sepatutnya duduk di depan. Apa faedah? Yufidul hasar. Dalam bahasa Arabnya. Nak memberi faedah pada kita untuk mensakap. Untuk menyimpankan. Nak menceritakan, hani saja. Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Yakni akan dikau sahaja kami sembah. Hanya Allah saja aku sembah. Ini yufidul hasar. Nak menyimpankan hanya kepada Allah sahaja kita sembah. Wa alaihi tawakkaltu. Atas Allah ataupun kepada Allah aku bertawakal. Yakni kepada Allah sahaja. Boleh kita letak sahaja tu. Ini panggil yufidul hasar ni. Hanya Allah sahaja aku
tawakal, aku berserah. Itu dipanggil yufidul hasar nama dia. Banyaklah ayat-ayat, dalil-dalil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu ni. Maka kadang-kadang bila kita tak faham kaedah begini ni, kita kadang-kadang akan tertipu. Mana tertipunya? Umpamanya orang yang anti kepada tahlil misalnya, kepada talqin misalnya. Orang yang anti kepada perkara tersebut, dia pun baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal saja, iza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Sedap. Tengok ni tuan-tuan, dia kata. Tuan-tuan, talqin ni tak sapa. Tahlil ni tak sapa, tak payah buat. Apa dok ajar kepada orang mati misalnya. Apa dok tahlil kepada orang mati tak sapa pahala. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, iza mata bnu adam in qata'a amaluhu min salasin. Terputuslah oleh amal manusia itu melainkan 3 perkara ni je. Lain tak ada dah, 3 perkara ni je. Tengok sahaja. Mari di mana sahaja ni? Adakah ada kalam nafi isbat? Tak ada. Dalam hadis tersebut, iza, apabila. Bukanlah. Iza, apabila. Kalaulah mendatangkan dengan iza, tak boleh kita nak menterjemahkan, nak memaksudkan hadis tersebut dengan sahaja. 3 perkara ini sahaja. Sahaja tu tak boleh nak kata macam tu. Kerana bukan ada nafi isbat kat situ. Adapun hak kalimah kita duk bicara ni, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yakni Allah sahaja Tuhan. Boleh kata sahaja kerana ada nafi isbat. La di hadapan tu, ada la di hadapan tu, kemudian illa. Illallah, nafi isbat dia panggil. Lalu tu bolehlah meletakkan sahaja, kerana yufidul hasar. Adapun hadis tersebut, iza mata bnu adam, iza, bukan ada nafi isbat kat situ. Tak boleh nak meletakkan 3 perkara ini sahaja. Tak boleh. Tapi orang tipu. Kita pun tertipu. 3 ni sahaja deh. Hak lain tak sapa pahala rupanya kepada orang yang mati. 3 ni je. Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari daripada mana sahaja 3 perkara ni sahaja tu? Ini kita tersilap. Bila kita tak pandai sedikit sebanyak kan, orang pun tipu kita, tertipulah. Kalau ada hak orang nak tipu macam tu lah. Hak reti tu retilah. Hak tak reti, tertipulah. Tertipulah kita maknanya. Tak boleh nak meletakkan sahaja di dalam hadis tersebut. Jadi hadis tadi manfaatnya besar. Hadis yang kita baca tu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza mata bnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Hadis ni besar. Hadis ni sangat-sangat bermanfaat kepada kita. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila matilah oleh anak Adam, matilah oleh manusia itu, apabila matilah kita manusia ni, in qata'a, terputuslah amaluhu, terputuslah amal bagi orang yang meninggal dunia tadi tu, illa min salas, melainkan 3 perkara. Melainkan 3 perkara. 3 perkara tak putus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dalam hadis ni. Dalam hadis yang lain banyak lagi. Nabi mendatangkan dengan perkara-perkara yang lain. Misalnya 5 perkara, begini. Banyak lagi hadis yang lain. 5 Nabi sebut. Nabi sebut 7 contoh kata. Ada lagi bilangan-bilangan yang lain. Cuma hadis ni Nabi sebut 3. Nabi sebut 3. Mana yang pertamanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Apa sedekah mengalir tak putus-putus ni? Ditafsirkan oleh para ulama, iaitulah sedekah jariyah ni bermaksud wakaf. Wakaf ni besar. Biar kita ada dalam kehidupan kita, kita berwakaf. Pondok,
nak misalnya pondok tu nak buat madrasah ke, kita derma. Apa ni, kita wakaf. Kalau kita sekarang ni kita maklum pondok Rumi Sufi Jawi. Ada nak buat nak beli tanah dengan harga 1 juta. Kita pergi maknanya wakaf kat situ. Dengan apa ada dalam apa ni, dengan wakaf berapa sekalipun ikutlah. Ini biada dalam kehidupan kita. Ini wakaf yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wa ilmi yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat akan ilmu tadi. Ini biar kita ada. Walaupun kita ni tak bergelar ustaz misalnya. Contoh kata. Kita tak bergelar ustaz, macam mana nak mengajar? Anak kita. Kita ada anak kan? Kita ada isteri kan? Mengajar. Kalau anak kita katakan, anak kita umur 5-6 tahun, seboleh-bolehnya bata tu, Iqra' tu, biar dia pandai baca tu, hasil daripada didikan kita ibu ayah. Biar masuk dalam hadis ni. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Biar kita masuk dalam rangka hadis tersebut. Biar kita menyahut hadis tadi tu. Yang mana hak ni besar sangat. Atas dunia kita dapat dah, mati pun tak putus hak ni. Wakaf. Yang keduanya, ilmu yang diambil manfaat. Maka kita bukan ustaz katakan. Nak mengajar apa? Ada anak, ada isteri. Anak kita ni, kita yang ajar. Anak kita ni, abata paling kurang hasil didikan kita, dia pandai tu. Dia boleh baca Fatihah, bacaan dalam sembahyang, baca kunung. Tiap-tiap kehidupan dia duduk lepas tu, kita yang ajar dia. Ni pahala. Saat dia pandai tu, hasil kita pahala. Kemudian kita mati, dia duk amal lagi. Apa hak dia pelajari daripada kita tu, pahala. Ni pahala. Didik ikutlah anak orang ke, anak kita ke, tak kira lah. Ilmu yang diambil manfaat. Abata tu, siapa bila tu dia duduk amal tu. Daripada baca ayat-ayat Qurannya. Hasil daripada pandai Iqra' tadilah. Iqra' tu daripada mana? Daripada kita. Pahala dia berpanjangan. Kaya raya kita ni. Nisbah akhiratnya, nisbah pahala tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa waladin salihin yad'u lahu. Yang ketiganya kata Rasulullah SAW, anak yang soleh yang berdoa bagi si mati tadi. Anak dia tu berdoa kepada dia. Wa waladin salihin, dengan maknanya wa waladin mu'minin. Salihin, soleh ni payah, satu maqam yang tinggi. Soleh ni ialah mereka yang mendirikan hak-hak Allah. Mereka yang menunaikan hak-hak Allah serta menunaikan hak-hak dengan manusia. Dia panggil orang yang soleh. Jadi nak dapat anak soleh ni, maknanya satu pakat yang tinggilah soleh ni. Maka ditafsirkan oleh ulama, tak soleh pun tak apalah. Koleh pun tak apalah. Koleh bilalah. Koleh pun. Tapi asalkan dia tu beriman. Dia tu ada syahadah. Dia tu menyaksi Allah Ta'ala sahaja Tuhan Muhammad itu utusan Allah. Biarlah koleh pun tidak soleh pun. Asalkan dia tu beriman kepada Allah. Ada iman di dalam hati dia. Apa segenap perkara yang dia buat. Tak syarat doa. Tiap-tiap amal hak dia buat. Amal kebaikan hak dia buat. Semuanya dapat kepada kita si mati selaku ibu bapa tadi. Kerana apa? Kerana dia lahir tu zahirnya asbab punca daripada kita. Ini bagi orang yang ada anak. Orang yang tidak ada anak, maka hak ni tidak dapatlah dia. Maka rebutlah dua tadi. Mana dua tadi? Hak besar ni. Wakaf dan juga ilmu yang diambil manfaat. Cari siapa-siapa ajar abata tu paling kurangnya misalnya. Anak sebab dia tak ada anak. Tak ada lah rebutan untuk yang ketiga ni. Bagi orang yang ada anak, hak ni besar. Hak yang ketiga ni, anak yang buat amal ibadat baik sampai pahalanya kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Amal baik sampai pada kita. Amal jahat tak sampai. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam menafsirkan hadis tersebut, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik ditulis.
Anak kita buat apa? Amal baik ditulis. Hak dia pun dia dapat. Pada kita telah mati pun sampai pahala tadi. Anak kita sedekah, anak kita senyum, anak kita pergi masjid, anak kita menunaikan solat fardu, semuanya dapat. Dia dapat. Kita sebagai ayah tadi tu, kerana anak kita ni, dia tak niat pada kita pun sampai pahala kepada dia. Ni kalau ada 6 orang anak, Zuhur seolah-olah semayang Zuhur 6 kali. Pada tiap-tiap hari. Ada 6 orang anak. Semayang asar, kalau 6 orang semayang Zuhur, 6 Zuhur ni, hak anak dia, anak sulung, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, keenam ni, semua pahalanya, hak diri masing-masing mengejarkan tu dapat. Kita selaku orang tua, ibu bapa, dapat juga. Berkali-kali ganda kita dapat. 6 kali ganda pahala semayang Zuhur kita dapat pada hari tersebut. Asal pun begitu. Ikutlah amal-amal ibadat yang lain-lain. Hak anak kita buat, semuanya sampai pada kita. Amal jahat, kata Imam Ibn Hajar, tak sampai. Amal jahat hak anak kita buat, tak sampai. Melainkan kita yang berwasiat kepada anak kita. Mu nanti besar, mu kena buat begini hak amal jahat ni. Kita wasiat. Kita yang suruh. Asbab kita. Ni dapatlah. Ni kita tak ada suruh dia buat perkara jahat. Dia, nafsu dia jahat buatnya. Tak sampai pada kita, tak usah bimbang. Anak ramai jadi jahat belaka pun, tak usah bimbang. Hak baik itu, semuanya sampai kepada kita. Semuanya pahala dapat pada kita tanpa berkurang sedikit pun. Ni besar, ni besar. Hak anak ni besar ni. Kerana banyak anak kita buat amal ibadat. Dah amal ibadat tu daripada anak kita, semuanya dapat kepada kita pahala. Dia hak membuat pun dapat, kita selaku ibu bapa pun dapat. Hak ni lebih banyak pahala daripada pahala hak diri kita sendiri buat dengan tulang pak kerak kita ni. Kalau kata sedekah, kita sedekah pada hari tersebut, dapatlah pahala tu, sedekah pada hari tersebut. Tapi anak kita, kalau 6 sedekah, 6 pahala tu dapat pada kita. Tengok, banyak pahala amal ibadat hak hasil daripada anak ni, ganjaran tu dapat pada kita. Hak ni lebih banyak daripada hak amal ibadat hak kita buat dengan kita diri kita sendiri. Maka memperbanyakkanlah anak. Banyak anak bab ni kena banyak anak banyak anak, bini ramai. Habis cerita tu dia. Dah habis cerita. Baik, itulah. Jadi 3 perkara ni kena kita banyakkan dalam kehidupan kita. Wakaf, ilmu dan juga maknanya anak tadi tu. Tu biar menjadi satu saham kepada kita di akhirat kelak. Baik, habis kat situ. Artinya bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua. Iaitulah Tuhan yang sebenar satu jua ni, yang bernama dengan Allah. Tiada lainnya lain daripada Allah sekali-kali. Tak ada hak lain lagi dah. Tak ada dah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita simpulkan dengan maknanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya Allah sahaja Tuhan. Allah jah Tuhan. Itu makna la ilaha illallah. Terjemah Melayunya, tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya hanya Allah sahaja Tuhan. Allah ja Tuhan. Itu makna la ilaha illallah. Habis itu. Baik. Kemudian pengarang kita nak hurai satu-satu kalimah. La ilaha illa Allah. Apa tu? Lalu tu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka kalimah la, maka bermula kalimah la. La ni, la ilaha illallah tu lah. La hak mula-mula tu. Kataan lafaz mula-mula di hadapan tu. La tu. Apa la? Itu. Maka kalimah la itu, lafaz la ni menunjuk atas nafi. La ni, kalimah la tu tiada. Menunjuk atas nafi. Lapas perkataan yang menunjukkan kepada kita atas nafi. Menunjukkan atas nafi. Apa menunjuk atas nafi? Artinya, arti nafi itu meniadakan. La ni menunjukkan di atas kata tak ada. Itu nafi.
tidak ada. Itu nafi. La dia panggil la nafi. La ni dia ada banyak dalam bahasa Arab. Dia ada beberapa makna. La dengan makna yang pertamanya nafi. Dengan maknanya tak ada. Tidak ada. Itu nafi. Tidak ada. Nafi. Ada la dalam bahasa Arab, makna dia la nahi. Dengan makna jangan. Contohnya Nabi SAW bersabda, la tamassal Quran illa wa anta tahir. Tu la situ. La tamassa. Jangan sentuh. Tu jangan sentuh Quran melainkan dalam keadaan kamu suci. Jangan. Ni tidak. Tidak ni dia panggil nafi. Jangan. La juga. Bahasa Arab. La juga. Lam alif tu lah. Sama lah. La. Tapi la di situ dengan makna nahi. Jangan. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh akan Quran melainkan kita dalam keadaan suci. Situ jangan. La di situ dengan makna la nahi. Ni la nafi. Menunjuk kata tak ada. Tidak ada. Itu la nafi dia panggil. Itu la di sini. La pada kalimah la ilaha illallah dia panggil la nafi. Dengan maknanya tidak. Dengan maknanya tidak ada. Satu. Dihurai satu-satu kalimah ni. Dan kalimah ilaha itu. Dan kalimah ilaha itu. La ilaha. La tu dia panggil nafi. La nafi. Ilaha pula. Dan kalimah ilaha itu dia panggil apa? Manfiyun. Ilaha tu dia panggil manfiyun. Arti manfiyun ni artinya perkara yang dihukumkan dengan tiada ada perkara. Ilaha tu dia panggil manfi. Yakni benda yang kita nafi. Tu ilaha tu. La dia panggil nafi. Ilaha perkataan yang kedua ni. Ilaha ni dia panggil benda kena kepada benda yang kita nafi dengan la tadi. Tu dia panggil ilaha. Perkara yang dihukumkan. Benda hak kita nafinya. Ilaha. Tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan tu ilaha ni kena kepada benda. Kena kepada perkara. Perkara apa? Perkara hak kita nafi. Yang kita nafi dia kata la tadi tu. Tu la nafi. Ilaha dia panggil manfiyun. Manfi dia panggil benda yang kita nafi. Ilaha tu benda yang kita nafi. Dua. Dan illa. Dan illa pula. La ilaha illa. Dan illa itu pula menunjuk atas istisna. Illa menunjuk kepada istisna. Illa ni ialah dia panggil adatu istisna. Menunjuk di atas istisna. Apa menunjuk atas istisna? Artinya kecuali. Istisna tu kecuali. Jadi illa ni menunjuk di atas pengecualian. Kita nak kecualikan. Itu panggil istisna. Kita nak mengecualikan. Kita nak melainkan. Apa melainkan ni? Apa kecuali ni? Istisna ni apa? Iaitu kecuali ataupun istisna ni ialah kita nak mengeluarkan barang. Kita nak buat tubik. Kita nak mengeluarkan barang. Kita nak mengeluarkan perkataan yang kemudian daripada ilah. Kita nak mengeluarkan perkataan hak selepas daripada ilah, iaitulah kena kepada Allah. Kita nak mengeluarkan Allah ni daripada barang, daripada kalimah yang dahulu, daripada barang, daripada kalimah yang dahulu, yakni yang dahulu daripada ilah, yang sebelum daripada ilah. Sebelum daripada ilah, la ilaha. La ilaha illallah. Illa kat tengah. La ilaha illa Allah. Jadi illa ni dia panggil istisna. Apa istisna? Nak mengeluarkan hak selepah. Mana hak selepah? Allah. Nak mengeluarkan Allah ni daripada hak sebelum. Hak sebelumnya tidak ada Tuhan.
Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah ada, Allah ada. Tu maksud istisna. Allah ada, Allah ada, Allah ada, Allah ada. Hak tak adanya lain daripada tu. Itu dia panggil ada tu istisna. Dalam bahasa Melayu kita adalah ni. Cuma ni hak dalam bahasa Arab. Allah tu pula. Dan kalimah Allah itu mustasna. Dia panggil mustasna. Apa mustasna? Arti mustasna tu yang dikecualikan. Jadi Allah ni kena kepada perkara hak kita kecuali itulah. Ada ilah mengecualikan. Apa yang kita kecuali? Mustasna selepas tu. Allah tu hak kita kecualikan. Mustasna dia hanya. Allah tu lah benda hak kita mengecualikan. Allah tu. Jadi Allah tu dia panggil mustasna, artinya yang dikecualikan. Benda hak kita mengecualikan. Benda hak kita mengeluarkan. Iaitulah dikecualikan ni. Perkara yang dikeluarkan daripada nafi yang dahulu. Benda hak kita nafi dulu tu. La ilaha tu. Tiada tu. Kita mengeluarkan daripada Allah ni, kita mengeluarkan daripada apa hak kita nafi sebelum ni, iaitulah la ilaha. Allah dah. Allah kita tak mengecualikan. Dia panggil mustasna. Artinya hak Allah ni yang diisbatkan kemudian daripada nafi. Artinya Allah ni hak kita isbat. Hanya Allah sahaja Tuhan. Itu dia panggil mustasna. Itu dia bahas berkaitan dengan kalimah la ilaha illallah secara satu persatu. La tu apa? Ilaha tu apa dia? Illa tu apa dia? Allah tu apa dia? Dalam ilmu nahwunya begitulah. Ini huraian di dalam kitab kita ni. Itulah sedikit sebanyak yang kita dapat belajar pada malam ini. InsyaAllah 2 minggu lagi pada hari Sabtu akan datang, kita akan sambung kembali pada muka surat 16 pada katanya, dan apabila ketahui engkau akan demikian itu. InsyaAllah kita akan sambung 2 minggu akan datang pada hari Sabtu selepas daripada Isyak pada pukul 9 insyaAllah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat ambil manfaat daripada muzakarah kita pada malam ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.